Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afika binti Karim daripada pengajian elektif teras pendidikan Islam kelas IPM 1. Angka giliran saya ialah 20212523 Okey. Baiklah, hari ini saya akan membentangkan kerja kursus yang diterima oleh saya. Di dalam pembentang ini saya akan menegaskan tentang dua aspek, iaitu pendekatan ulama melalui kaedah fiqh dalam menangani isu seksualiti. Yang kedua ialah kewajaran dan keperluan pendidikan seksualiti dalam pendidikan Islam di sekolah rendah. Baiklah, sebelum saya rungkai lebih dalam lagi, ingin saya kongsikan antara 5 kaedah fiqh yang disepakati oleh ulama. 5 kaedah fiqh tersebut ialah al-umuru bil maqasid. Baiklah, apakah itu al-umuru bil maqasid? Al-umuru bil maqasid ialah segala urusan berdasarkan niatnya. Yang kedua, al-yaqinu yazalu bil syak. Iaitu keyakinan tidak dihapuskan dengan syak. Yang ketiga, al-masyaqqah tajlibu taysir. Iaitu kesukaran membawa kepada keringanan. Yang keempat, la darar wa la dirar, yang bermaksud tidak ada mudarat dan tiada kemudaratan. Dan yang kelima, yang terakhir yang akan saya rungkai pada hari ini ialah al-adatu al-muhakamah. Baiklah, berbalik semula kepada topik kita, iaitu isu seksualiti. Kaedah fiqh dalam mengenangani isu seksualiti dapat saya setelah saya kaji secara agak mendalam. Okey, saya dapati terdapat 2 kaedah fiqh yang kita boleh aplikasikan dalam menangani isu seksualiti. Ini yang pertama, kaedah la darar wa la dirar. Mengapa la darar wa la dirar? Okey, la darar wa la dirar ialah kaedah yang digunakan bagi menghilangkan apa-apa jenis kemudaratan, apa-apa jenis masalah yang sedang berlaku atau bakal berlaku. Selain itu, selain la darar wa la dirar, saya percaya bahawa al-adatul wal muhakamah, al-adah muhakamah juga boleh digunakan pakai dalam mengatasi masalah isu seksualiti ini. Kenapa al-adah wal muhakamah? Okey, al-adah muhakamah ini adalah perkara yang menjadi adat dan kebiasaan masyarakat yang tidak salah di sisi agama dan diiktiraf olehnya, seperti undang-undang. Okey, kita berbalik semula kepada topik kita. Okey, bagi penggunaan kaedah baiklah, kita akan rungkai satu persatu isu seksualiti yang berlaku pada masyarakat hari ini. Baiklah, yang pertama, kita rungkaikan tentang isu rogol. Okey, pada hari ini isu rogol bukanlah sesuatu perkara yang menjadi sesuatu yang ketidakbiasaan. Bukan saya katakan isu rogol ada sesuatu yang biasa, tetapi kita boleh lihat dengan jelas dipaparkan di dada-dada akhbar bahawa akan betapa banyaknya isu rogol yang berlaku. Bukan sahaja pada golongan dewasa, malah pada golongan anak muda dan kecil lagi. Okey, bagi mengatasi isu ini, saya yakin penggunaan la darar wa la dirar adalah yang terbaik, kerana yang pertama, okey, masalah rogol ni bukan saja berlaku dalam kalangan orang dewasa, malah kanak-kanak, dan bukan saja kanak-kanak kepada orang luar kepada kanak-kanak tersebut, tetapi di dalam isi rumah sendiri, seperti golongan pakcik ataupun golongan ayah ataupun atuk sendiri juga melakukan jenayah rogol ini. Masalah rogol di rumah ini berlaku daripada orang yang terdekat. Mereka menjadi mangsa tanpa mereka sendiri sedari, kerana mereka terlampau percaya oleh orang-orang tersebut. Seperti mungkin guru mereka sendiri boleh terjadi guru mereka sendiri. Jadi kita perlu mengadakan jadi oleh itu saya yakin kita perlu adakan pendidikan seksualiti. Okey, pendidikan seksualiti ini akan membantu murid-murid, untuk membantu kanak-kanak untuk mengetahui batas-batas pergaulan antara diri mereka dengan apa-apa jantina yang lain, dengan jantina lain, dengan orang lain, tidak kira mereka kenal atau mereka tidak kenal. Mereka akan tahu di bagaimana seorang lelaki itu ataupun seorang wanita itu boleh menyentuh kita, antara di tangan. Mungkin seorang bapa boleh pegang di tangan, tapi tidak di tempat-tempat lain. Seorang ini agak
memuskilkan jika seseorang itu memegang di kawasan lain. Jika mereka tahu jika pendidikan seksualiti ini diketengahkan, diperkenalkan kepada murid-murid, mereka akan tahu, mereka akan sedar bahawa adakah mereka telah menghadapi pelecehan seksual. Maksud saya gangguan seksual. Contohnya jika mungkin jika mereka tidak tahu, mereka mungkin menganggap jika ada lelaki yang menyentuh kepala mereka itu adalah perkara normal, perkara biasa. Tetapi hakikatnya tidak. Sebab itu kita perlu ketengahkan pendidikan seksualiti ini kepada kanak-kanak agar mereka tahu batas-batas pergaulan, batas-batas sentuhan, batas-batas aurat antara mereka. Baiklah, seterusnya kita rungkai pula tentang isu zina dan seks luar nikah. Baiklah, isu zina ataupun seks di luar nikah ini sekali lagi saya boleh katakan perkara yang sudah cukup lazim terpampang di dada akhbar. Seperti yang kita saksikan pada hari ini, isu seks, isu zina ini berlaku di mana-mana. Kita boleh lihat di kaca TV di 999 dicekup bahawa terdapat pasangan dicekup oleh pejabat agama Islam, terdapat golongan-golongan yang pergi ke rumah zina, pergi ke rumah pelacuran, terdapat pasangan-pasangan yang melakukan, pasangan bercinta yang melakukan hubungan di hotel-hotel bajet. Okey. Sebenarnya boleh saya katakan kebanyakan sebenarnya walaupun terdapat banyak punca pelakon zina ini, pelakon seks luar nikah ini, tetapi hakikatnya perkara yang menjadi kelaziman masyarakat hari ini adalah bercinta tanpa ikatan perkahwinan yang sah. Sebenarnya bercinta dengan tanpa ikatan perkahwinan yang sah ni bagaikan sudah menjadi trend, sedangkan kita sedar bahawa benda itu adalah salah. Lupakah kita bahawa Allah telah menyatakan di dalam salah satu ayat di surah Al-Quran, Allah telah menyatakan la taqrabu zina, yang bermaksud jauhi kau daripada zina. Allah mengatakan bahawa jauhi, bukan jangan lakukan zina saja, maksudnya menjauhi juga adalah satu keperluan. Jadi oleh itu kita perlulah mengaplikasikan kaedah fiqh la darar wala dirar. La darar wala dirar ini kita boleh aplikasikan dengan pencegahan hubungan bercinta di luar nikah. Okey, jadi jika kita kaitkan dengan pendidikan seksualiti, masyarakat hari ini mungkin kanak-kanak sendiri sudah menganggap ada bercinta itu adalah sesuatu yang lazim, sesuatu yang biasa, sesuatu yang tidak salah. Tapi apabila kita mengajar mereka pendidikan seksualiti ini, mereka tahu sebenarnya apakah itu batas-batas pergaulan. Sedangkan kita silakan pendidikan seksualiti itu di dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam itu sendiri akan mengetengahkan bahawa bercinta itu tanpa ikatan yang sah adalah haram. Jadi apabila mereka diberikan penekanan seperti ini, mereka akan lebih menjaga maruah mereka, mereka akan lebih menjaga kehormatan mereka, mereka akan meningkatkan segala perkara yang baik, mereka akan menjaga segalanya. Baiklah, maafkan saya. Okey, seterusnya kita berpindah kepada isu seterusnya, iaitu isu transgender. Sekali lagi kaedah la darar wala dirar akan diaplikasikan. Okey, mengapa? Okey, sebenarnya isu transgender ini telah menjadi sudah mula memanaskan negara Malaysia ini. Itu dikira sebagai isu seksualiti, transgender, penukaran jantina. Kita boleh lihat banyak influencer, banyak pempengaruh di media sosial seperti Rizulala, seperti Sajat, yang ini golongan transgender ini, seperti transgender ini. Mereka seolah-olah diri mereka sebenarnya seorang lelaki, tapi mereka jantina mereka seolah-olah mereka adalah wanita. Okey. Namun apa yang lebih parah pada hari ini ialah golongan transgender ini seumpama merasa diri mereka perlu diiktiraf, merasa diri mereka perlukan hak-hak seperti di negara-negara barat, di negara Amerika yang memberi kebenaran untuk yang memberi
yang memberi kebenaran kepada golongan-golongan transgender ini. Seperti pernah berlaku pada beberapa tahun lepas, beberapa tahun yang lalu, Siti Kasim, salah seorang aktivis transgender, telah mengetengahkan usul kepada kerajaan untuk membina sebuah tandas gender neutral, bebas jantina, sedangkan di tempat awam. Sedangkan jika kita lihat di semua tempat awam di Malaysia ini, seperti di R&R, di tandas-tandas stesen minyak, di tempat-tempat rekreasi, tandas-tandas di sana ada 3 sahaja. Yang ini orang wanita, lelaki, dan juga kadang-kadang ada untuk tandas untuk mesra OKU. Jadi mereka inginkan, jadi golongan transgender ini mengetengahkan bahawa mereka inginkan hak mereka inginkan tandas bebas jantina untuk mereka, kerana mereka rasakan tidak selamat untuk berada di tandas seorang lelaki jika mereka lelaki. Jika mereka telah melakukan operasi untuk menjadi seorang perempuan, dan mereka tidak rasa dan jika mereka masuk ke tandas perempuan, pastinya masyarakat wanita yang lain tidak akan selesa kerana perlu menjaga aurat dengan golongan transgender ini. Okey. Jadi sepatutnya kita guna aplikasikan la darar wala dirar, kerana pihak kerajaan, kita gunakan sebagai pihak kerajaan, perlu membantah, jangan memberi muka kepada mereka untuk adakan tandas bebas jantina ini, kerana sekali kita berikan peluang, mereka akan nak lagi. Okey, jika kita kaitkan dengan pendidikan seksualiti ini, kita perlu tahu bahawa kita perlu seorang guru itu perlu menekankan kepada murid mereka akan baik buruk sesuatu perkara. Perlu menekankan bahawa mereka perlu membezakan antara baik buruk sesuatu perkara. Mereka perlu menerima fitrah mereka sendiri, dan jangan mereka terpesong. Okey, baiklah. Seterusnya kita akan ketengahkan tentang kaedah al-adab wal muhakamah pula. Okey, kaedah al-adab wal muhakamah ini boleh diaplikasikan dalam isu sumbang mahram. Okey, isu sumbang mahram. Okey, isu sumbang mahram ni tidak jauh berbeza daripada isu tadi saya kata rogol di dalam rumah, dirogol oleh orang-orang dipercayai. Okey, kita kena tahu isu sumbang mahram ni. Tapi tadi kita katakan tentang isu tentang rogol itu secara paksaan. Ini boleh dikaitkan dengan sumbang mahram. Tapi yang kali ini saya ingin mendengarkan isu sumbang mahram ni lebih kepada isu sumbang mahram yang bercintanya, perasaan kasih antara konon-kononnya, rasa cinta seorang anak kepada bapanya, seorang abang kepada adiknya, seorang hubungan rasa cinta itu sendiri, yang cinta terlampau berlebihan sehingga ingin berkahwin. Isu sumbang mahram ni adalah macam dikira sebagai hubungan intim sesama ahli keluarga. Perkara ini walaupun ini kedengaran janggal, tapi ini tidak mustahil berlaku, kerana ini banyak berlaku di Malaysia sendiri. Isu sumbang mahram paling banyak dikaitkan dengan masyarakat Melayu. Kita boleh lihat masyarakat Melayu di Malaysia, sedangkan masyarakat Melayu di Malaysia ini adalah hampir seluruh daripadanya ber-IC-kan agama Islam. IC-nya adalah beragama Islam. Tetapi kita boleh lihat jika dipaparkan di media sosial, jika dipaparkan dibuat kajian sekalipun, yang berlaku menunjukkan bahawa isu sumbang mahram ini banyak berlaku di kalangan orang Melayu di Malaysia. Okey, isu sumbang mahram ni adalah hubungan intim antara ahli keluarga. Okey, kenapa saya katakan kita gunakan ni al-adab wal muhakamah? Okey, penggunaan al-adab wal muhakamah ni kan kita katakan kebiasaan masyarakat kan. Okey, kebiasaan masyarakat Melayu adalah mengasingkan tempat tidur seorang anak lelaki dan anak perempuan, dan mengasingkan tempat tidur anak-anak dengan ibu bapa apabila mereka mula menjejak, mula berakal dalam lingkungan umur 7 hingga 8 tahun, mereka akan diasingkan tempat tidur antara perempuan dan lelaki, antara ibu bapa dan anak. Mereka akan diasingkan tempat tidurnya. Okey, kenapa? Itu adalah selari dengan kaedah Islam. Selari dengan kaedah Islam sendiri, Nabi juga mengarahkan umatnya untuk mengasingkan tempat tidur seorang anak lelaki dan anak perempuan.
Okey, jika kita kaitkan dengan pendidikan seksualiti ini, kita kaitkan teruslah dengan pendidikan seksualiti ini. Okey, seorang guru akan mengingatkan, mungkin kadang-kadang seorang guru akan mengingatkan akan penjagaan batas dan kehormatan diri. Penjagaan batas dan kehormatan diri. Apabila guru mengingatkan, guru menekankan penjagaan batas ini, murid akan tahu mengapa sebenarnya ibu bapa mereka mengambil tindakan untuk mengasihkan tempat tidur mereka. Kerana kadang-kadang murid ini lebih hormat dan lebih dengar cakap, lebih patuh kepada guru-guru berbanding ibu bapa mereka sendiri. Jadi pengasihan tempat tidur itu sukar untuk dilakukan oleh ibu bapa, tetapi mungkin dengan nasihat seorang guru itu, guru menasihati murid itu, pendidikan seksualiti ini berlaku, masalah ini dapat diselesaikan. Okey. Dan akhir sekali kita bincang tentang kaedah fi'al ada muhkamah bagi isu gay dan lesbian. Gay dan lesbian itu apa? Gay dan lesbian itu adalah hubungan kelamin, hubungan cinta sesama jantina, tidak kira hubungan intim. Okey, seperti kita lihat, hubungan gay dan lesbian ini, isu gay dan lesbian ini mula menjadi trend, mula menjadi ikutan masyarakat pada hari ini. Kita boleh lihat di aplikasi-aplikasi media sosial seperti di TikTok, seperti di Instagram, seperti di Facebook sendiri. Banyak mereka kata, istilah mereka menggunakan keluar daripada almari. Mereka mula menunjukkan belah mereka mula memberitahu kepada halayak bahawa aku seorang gay, bahawa aku seorang lesbian, aku perlu jadi diri aku sendiri. Mereka memaparkan lambang-lambang bendera LGBT, mereka memaparkan lambang-lambang bendera-bendera pelangi yang menandakan mereka itu adalah seorang gay dan lesbian. Okey, baiklah. Sebenarnya sama je penekanan seksualiti ini, pendidikan seksualiti ini, sama je penekanan dengan penekanan yang diberikan oleh guru untuk golongan transgender ini. Okey, seorang guru perlulah menekankan kepada murid-muridnya bahawa mereka perlulah menerima hakikat diri, bahawa mereka adalah seorang wanita ataupun seorang lelaki mengikut daripada jantina kelahiran mereka. Mereka perlulah mengikut fitrah bahawa seorang lelaki itu diciptakan untuk seorang wanita dan seorang wanita itu diciptakan untuk seorang lelaki. Mereka adalah berpasang-pasangan, iaitu lelaki dan wanita. Okey, baiklah. Kesimpulan daripada saya punya pembentangan hari ini adalah tuntasnya benar bahawa pendidikan seksualiti ini perlu diaplikasikan dalam sistem pendidikan sekolah rendah, terutamanya dalam pendidikan Islam. Pendidikan ini adalah bertujuan untuk melindungi golongan kanak-kanak dan remaja daripada melakukan perbuatan terlarang ataupun menjadi mangsa gangguan seksual. Bukan itu sahaja, sudah terang lagi bersuluh bahawa isu seksualiti ini boleh diatasi dengan penggunaan kaedah fiqh. Maka benarlah agama Islam merupakan agama yang benar kerana hukum hakamnya sesuai untuk digunakan dan diaplikasikan sepanjang zaman. Baiklah, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.